Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung subtopik 4.5. Bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Kita pergi kepada perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, sekarang kita tengok apakah hubungan antara nisbah dan peratusan. Okey, peratusan seperti yang awak dah tahu, kita imbas kembali. Peratusan ialah pecahan dengan penyebut 100. Bermaksud per 100. Nampak? Pecahan dengan per 100. So, kalau 20% bermaksud 20 per 100. Okey. So, sekarang kita tengok contoh 16. Di dalam sebuah kelas, nisbah pelajar perempuan, okey, perempuan kepada pelajar lelaki adalah 3:2. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. So, sekarang kita tengok. Kalau peratusan, dia mesti murid perempuan per dengan jumlah murid semua. Jumlah murid adalah lelaki tambah perempuan. So, dia macam ni, perempuan dengan jumlah. So, perempuan 3, jumlah 3 tambah 2 adalah 5. So, kalau kita tukar ni jadi pecahan, kita akan dapat 3/5. Jadi 3/5 kita tukar jadi peratus. Sama dengan 5 ni kita darab berapa? Jadi 100. 5 kita darab dengan 20. So atas ni kita darab dengan 20. So kita akan dapat 3 darab 20 adalah 60. Bermaksud peratusan pelajar perempuan adalah 60%. Nampak? Okey. Mudah sangat. Ataupun kaedah lain kita boleh buat 3 pelajar perempuan per dengan jumlah pelajar darab dengan 100. Yang ni pun boleh juga. 5 kali 1, 5 kali 20 dapat 60%. Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada contoh 17. Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang yang diterima. Okey, so kat sini simpanan dia adalah 30%. Maksudnya 30/100. So nisbah dia adalah 30 kepada jumlah, kan? Jumlah adalah 100. Jadi cancel kosong. 3/10. Okey, selesai. Okey, kita pergi ke latih diri 4.5a. Senang sangat. Kita masuk ke nombor 1. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata. Cermin mata kepada tidak cermin mata. Tidak cermin mata adalah 1/3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata. Nampak? Tidak bercermin mata. So, bila tidak bercermin mata berapa? 3, kan? Jumlah semua sekali murid adalah berapa? 4 darab 100. So, kita akan dapat 300 bagi 4. Kita akan dapat berapa? 75%. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakera keras komputer telah diisi dengan data. 35/100 diisi dengan data. Cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data. Nisbah yang diisi dengan data kepada yang belum diisi. So, yang isi 35%. 35%. Yang belum isi 100 tolak 35. Kita akan dapat. So, kita akan dapat 65. Okey, kemudian dia nak nisbah yang isi. Yang isi 35. 35 kepada yang belum isi 65. Nampak? Okey, so yang ni kita boleh permudahkan. Bermaksud kita bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan 5. Kita bahagi dengan 5. So, kita akan dapat 35 bahagi 5, 7 kepada 65 bahagi 5, 1, 13. 7/13. Selesai. Okey? Boleh?
Kita sambung lagi. Okey, bagaimanakah anda menentukan peratusan satu kuantiti dengan konsep kadaran? Okey, kadaran ialah satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Okey, kita tengok macam mana kita nak kaitkan dengan peratusan. Tengok contoh 18. Contoh 18 ni muka surat 95. Okey, cikgu bagi awak fotostat soalan. Jalan kira awak kena tulis. Okey. Boleh. Siapa yang ada yang boleh printer yang boleh fotostat tu boleh fotostat soalan dan tampal. Jawapan dia mesti tulis. Okey. So, tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. So, A. Sebuah kotak mempunyai 8 utas riben. Satu kotak ada 8 riben. Tulis je. 2 daripadanya berwarna biru. Okey, tulis. 2 warna biru. Ini satu kotak. Okey. Apakah peratusan riben warna biru di dalam kotak itu? So, dia nak peratusan riben warna biru. Jadi, peratusan adalah X per 100. Betul? Sama dengan atas ni dia nak warna biru. Bilangan warna biru adalah 2 per bilangan keseluruhan adalah 8. Keseluruhan adalah 8 iaitu 100%. Nampak? So kat sini kita boleh darab silang. Dah belajar kan? Kita dah belajar darab silang. Okey, kat sini 8 darab X adalah 8X sama dengan 2 kali 200. 2 kali 100 adalah 200. So X sama dengan 200 bahagi 8. Jadi X sama dengan 25. Makanya 25% riben biru. Okey, nampak? Ataupun kita boleh buat guna kaedah yang simple je. Dia nak peratus riben biru. Nampak? So, biru ada berapa? 2. 2 per 8 darab 100. Okey? So, kita dapat 200 bagi 8 sama juga 25%. Okey, selesai contoh 18. Kita pergi ke 18B. Okey, untuk 18B, Puan Jorana mempunyai RM300. Puan Jorana ada RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. Apakah peratus wang yang dibelanjakannya? Okey. Kalau kaedah yang simple, kita boleh je buat 15 per RM300 darab 100. So, kita akan dapat 15 bagi 3, kita akan dapat 5%. Nampak? Kalau ikut menggunakan perkadaran, boleh je. Mana-mana kaedah pun boleh. So, 15 per RM300 sama dengan RM300 ni 100%. Ini adalah kita anggap dia sebagai Y. So, kita buat apa? Kita darab silang. So, 1,500 sama dengan 300Y. Bawa ke sini jadi 1,500 darab 300. Darab pula bahagi 300. 1,500 bahagi 300. So, kita akan dapat Y. Y adalah 5%. Nampak? Okey, boleh? Tak darab silang pun boleh. Kita tengok juga macam gini. Ni kaedah lain. Okey, kaedah lain. Tak darab silang pun tak apa. Ni kita buat kaedah darab silang. Okey, 15 per 300 sama dengan Y per 100. 300 nak jadi 100 bahagi 3. 15 nak jadi Y bahagi 3 juga. Jadi, Y sama dengan 15 bahagi 3. Y dapat 5% juga. So, mana-mana kaedah pun sama. Janji awak boleh buat dengan konsep yang betul. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke contoh 19. Dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. Kemeja. Ni kemeja. Potongan 45%. Nampak?
Harga asal kemeja itu adalah harga asal adalah RM85. Apabila Encik Rosli mengimbas kod kemeja itu, pengimbas menunjukkan harga RM. Maksudnya dia bayar RM57.80. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun itu sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan bagi jawapan anda. Penjelasan. So, jadi kita anggap P itu adalah peratusan diskaun. P per 100 sama dengan harga jualan per harga asal. Nampak? So, kat sini, potongan per 100, harga jualan dia RM57.80 per dengan RM85. Okey, so kita darab silang, kita akan dapat 85P sama dengan RM57.80 darab 100. So kat sini kita akan dapat P sama dengan 5780 bahagi 85. Makanya P sama dengan 68%. Okey. 68% adalah daripada harga asal. So, diskaun dia adalah 100% tolak 68%. Dapat berapa? Okey, kita akan dapat 32%. Sedangkan potongan yang diberi adalah 45%. Jadi, dia sama ke tak? Peratusan diskaun yang diperolehi oleh Encik Rosli kurang daripada peratusan potongan yang dipamerkan. Okey, dia suruh beri penjelasan, kita beri penjelasan. Ada kaedah lain? Boleh guna saja kaedah apa yang awak suka. Okey, kita pergi ke latih diri 4.5. Tentukan peratusan kuantiti berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Bila dia kata mengaplikasikan konsep kadaran, awak mesti buat konsep kadaran itulah. Okey, 1A. Kita tengok 1A. 14 daripada 56 murid menyiapkan kerja rumah dalam masa 1 jam. Okey. Apakah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah dalam masa 1 jam? Kalau 1 jam, 56 ni berkadar dengan 100%. Nampak? So, 14 kita nak tahu berapa dia punya peratus. Kita anggap sebagai Y. So, kat sini, kita ini bawa ke sini. Tak payah darab silang pun tak apa. Bawa silang awak kena bahagi balik kan. So, ni bawa sini je. 14,00 per 56 sama dengan Y. Okay, nampak? Ada yang setengah kita perlu darab silang. Ada setengah tak perlu. Awak tengok kesesuaian. Okay, so kat sini 1,400 bagi 56. Kita akan dapat 25%. Jadi, Y sama dengan 25%. Okey, selesai 1A. Kita pergi ke 1B. Okey, untuk 1B, sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. 18 orang daripadanya ialah murid perempuan. Apakah peratus murid perempuan? So, 18 per 45. Sama dengan berkadar dengan peratusan perempuan per dengan semua sekali 100%. Nampak? Kita buat macam itu. So, kat sini, darab atas. 18,00 per 45 sama dengan Y. So, 1,800 bagi 45. Kita akan dapat 40. Jadi, Y sama dengan
40%. Yang ni kita panggil kaedah konsep kadaran. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. C. Okey, untuk C, burung kolibri lebah ialah burung paling kecil di dunia. Ini pengetahuan am. Jisimnya boleh sekecil 2 gram. Okey, burung unta ialah burung terbesar dan jisimnya boleh mencapai 150 kilogram. Apakah peratusan jisim kolibri lebah ialah jisim burung unta? Okey, so soalan ni ada macam pelik sikit. Apakah peratusan jisim burung kolibri lebah ialah jisim burung unta? Dia nak maksudkan jisim burung kolibri lebah ni berapa kali ganda dengan jisim burung unta. So, burung kolibri lebah tu adalah 2 gram. Burung unta tu adalah, kalau kita tukar kepada gram, ni burung unta burung unta tu 150,000 gram. Sebab kita tukar kepada gram sebab dia mesti unit yang sama. So dia nak tanya berapa kali peratus, berapa kali ganda jisim kolibri tu dengan jisim burung unta. Jadi 150,000 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 150,000 bahagi 2. So kita akan dapat 75,000. Okey. 75,000 kali ganda. Jadi kat sini, okey. So dia nak macam ni. Kita buat macam ni. Kita buat dia bukan nak berapa kali ganda, dia nak berapa peratusan kan? Berapa peratusan. Jadi kita anggap 2 gram itu adalah 100%. So kalau 1 gram adalah 50%, nampak? So, kalau 150,000 gram, bermaksud 150,000 darab 50. So, kita akan dapat 750,000 nampak? 7,500,000 peratus. Okey, selesai 1. C. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Sebuah gedung kasut mengadakan promosi jualan sepenuh cuti sekolah. Sepasang kasut yang harga asalnya ialah RM45 dijual dengan diskaun 25%. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan jumlah wang yang dapat dijimatkan oleh seorang pengguna apabila dia membeli kasut ini ketika promosi jualan. Okey, so RM45 harga asal. Dengan diskaun 25%. So, RM45 darab 25%. Kita akan dapat RM11.25. Okey, jadi itulah jawapan dia. Inilah yang dapat dijimatkan. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Subtopik seterusnya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kita masuk kepada penyelesaian masalah melibatkan peratusan tadi itulah. Okey, so sekarang kita pergi ke zon aplikasi matematik. Sekarang ni muka surat 97. Okey. Jadual yang berikut menunjukkan kadar sewa bulanan dan wang pendahuluan penyewaan bilik pangsapuri di Taman Bukit Damai. Okey, ada 2 jenis, 2 bilik dengan 3 bilik, 2 bilik RM450, 3 bilik RM550. Wang pendahuluan 1 bulan sewa, 2 bulan sewa. Okey. Ben dan Farid masing-masing menyewa pangsapuri 2 bilik dan pangsapuri 3 bilik. So, Ben 2 bilik, Farid 3 bilik. Okey, cari jumlah bayaran awal Ben kepada jumlah bayaran awal Farid. So, jumlah bayaran awal yang ni. Nampak? Okey, so untuk A, jumlah bayaran Ben adalah 1 bulan sewa. 450 tambah 450.
kepada Farid kan. Farid 2 bulan sewa pendahuluan dia. So 550 untuk bulan itu tambah 2 bulan sewa. 2 darab 550. Nampak? Okey, so kat sini kita dapat 900 kepada 550 tambah. Ni awak boleh kira terus. Kita akan dapat 1650. Okey, jadi inilah nisbah dia kan. Nisbah ni boleh permudahkan dengan bahagi dengan, kita boleh bahagi dengan 150. So, dua-dua ni bahagi 150. So, untuk yang pertama, kita akan dapat 9 kepada 11. Okey, boleh? So, kita pergi kepada B. Okey, untuk B, gaji bulanan Ben dan Farid masing-masing ialah 3,750 dan 5,000. So, Ben 3,750, Farid 5,000. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan peratusan perbelanjaan sewa daripada gaji setiap orang. So, kat sini, macam mana nak buat? Okey, untuk Ben. Untuk Ben, gaji dia 3,750. Jadi, 450 untuk sewa per 3,750 sama dengan peratusan dia per 100. Nampak? So, kat sini, darab je kat sini. Okey? 4,500,000 bahagi 3,750 sama dengan X. So, kita akan dapat 12. Okey? Okey. Untuk Farid pula. Okey. Untuk Farid. Okey. Dia punya gaji dia 500. Sewa dia adalah 550. 550. Okey. Gaji dia 5,000. Sama dengan peratus per 100. Okey. So, kat sini. Ni bawa je 100 ke sini. Kita akan dapat 550 tambah 02 per 5,000 sama dengan Y0. Padam. So, Y kita akan dapat 11. Nampak? Jadi, Ben membelanjakan sebanyak berapa? Ben sebanyak 12% dan Farid sebanyak 11%. Okey. Boleh? So, kita proceed kepada latih diri 4.5C. Terdapat 40 orang penumpang di sebuah bas. Di hentian bas yang berikutnya, 8 orang turun dan 18 orang naik. Nampak tak? Asal 40 dalam satu bas. Bas tu jalan sampai perhentian kedua, 8 turun, 18 naik. Okey. Tentukan peratusan penumpang yang turun bas berbanding dengan jumlah asal dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, so kat sini yang turun berapa untuk A? Yang turun 8 orang. Okey, senang macam inilah. Okey. Dia nak konsep kadaran kan? So, bila konsep kadaran, peratusan dia per dengan 100. Sama dengan yang turun berapa? 8 orang. Yang sebenar dia adalah 40 orang. Nampak? So, kat sini, yang ni bawa ke sini je. So, Y sama dengan 8 per 40 darab 100. So, kita akan dapat Y sama dengan... awak guna kalkulator. Kalau cikgu potong je. So, kita akan dapat 20%. Nampak? Okay, so kita pergi ke soalan B. Faham kan? Dia macam peratusan biasa je sebenarnya. Tak payah nak pening kepala. Apakah nisbah penumpang yang menaiki bas di perhentian bas berbanding jumlah penumpang baru? Okey, so nisbah penumpang yang menaiki bas di perhentian, yang menaik bas masa ke perhentian tu adalah 18 orang kan? Okey, kepada jumlah yang baru. Yang baru adalah 40 tolak 8 orang. Berapa 40 tolak 8? 32 tambah 18.
Sebab dia naik 18 kan? So, tambah 18. Jumlah penumpang baru adalah 50 orang. Nampak? So, 18 kepada 50. Boleh permudahkan? Boleh. Bahagi dengan 2 bahagi dengan 2. Jadi, jawapan kita akan dapat 9 kepada 25. Okey, selesai. Latih diri 4.5C. Kita pergi kepada mahir diri 4.5. Okey, sikit je. Okey, di dalam sebuah bakul nisbah bilangan apple kepada bilangan apple hijau adalah 3 kepada 5. Tulislah. So, apple merah. Merah kepada hijau. Kepada macam gini Okey, 3 kepada 5. Okey, A. Tuliskan pecahan apple merah kepada jumlah apple. So, untuk A, apple merah adalah 3. Jumlah semua apple adalah 5 tambah 3, 8. Nampak? Seterusnya, ungkapkan pecahan ini dalam perpuluhan. Ungkap dalam perpuluhan, bahagi je lah. 3 bahagi 8 guna kalkulator. So, kita akan dapat 0.375. Selesai. Okey, nampak? Okey, B pula. Apakah peratusan apple merah di dalam bakul itu? Jadi, peratusan 3/8. Tak nak buat macam ni boleh. Dia nak tanya peratusan. Buatlah Y per 100 sama dengan apple ni. Y ni untuk merah So, apple merah adalah 3 per semua sekali adalah 8. So, Y sama dengan 100 bawa sana. So, Y sama dengan 300 bahagi 8. Kita akan dapat 37.5%. Okey, selesai nombor 1. Mudah sangat. Okey, kita pergi ke nombor 2. Karim menggunakan mesin fotostat untuk membesarkan rajah PQR sebanyak 150%. Nampak tak? Ini asal dia jadi sini. 150%. Tulis nisbah bagi panjang P tanda Q tanda kepada panjang PQ. Okey. So, nisbah dia. Okey, so bila dia kata asal ni bermaksud asal 100%. Bila dibesarkan, dia besarkan sebanyak 150%. So, saiz panjang pun sama juga. So, kita anggap tu A 150% per dengan 100. So, kita akan dapat nisbah kepada kan. Kepada kita buat bentuk nisbah lah. 150 kepada 100. Jadi, boleh potong? Boleh. Potonglah. Potong. Yang ni kita boleh bahagi dengan 5. Kita bahagi dengan 5. Nampak? Dua-dua bahagi yang sama. Jangan pula bahagi lain. 15 bagi 5 adalah 3 kepada 10 bagi 5 adalah 2. So, dapatlah 3 kepada 2. Okey, A. Apakah nisbah panjang P tanda R tanda kepada P panjang PR? Sama dengan nisbah P tanda Q tanda kepada panjang PQ. So, jawapan dia sama. Okey, samalah sebab sisi dia sama. Dia besarkan ikut nisbah pembesaran. Okey, C. Gunakan pengetahuan anda tentang nisbah dan peratusan untuk menerangkan makna membesarkan rajah PQR sebanyak 150%. Bermaksud, yang ni bermaksud panjang setiap sisi bagi rajah P tanda Q tanda R tanda ialah 3 pula. Ialah dia sebanyak dari 100 naik 150 bermaksud 1.5 kali ganda 1.5 kali ganda panjang kali ganda tak payahlah 1.5 kali panjang sepadan bagi rajah PQR. Okey, selesai nombor 2. Okey, kita pergi soalan terakhir nombor 3. Sebuah buku dengan harga RM25 dijual dengan diskaun 30%. Okey.
So, di sebuah kedai buku, jika buku yang sama dijual dalam talian, okey, mula dekat RM25, dijual dengan harga diskaun 30%. Okey. Buku yang sama dalam talian online RM20 dijual dengan harga 15%. Okey, tengok tentukan pilihan mana yang lebih baik. Kalau dia jual 30% diskaun, bermaksud harga dia asal dia 100%, betul tak? Tolak dengan 30, kita akan dapat 70%. So, RM25 darab 70%, kita akan dapat berapa ringgit? RM17.50. Ni harga jualan. Okey, nampak? Okey. Ni harga jualan selepas diskaun. Sebab cikgu dah tolak diskaun tu tadi. Ni dah tolak diskaun. Okey. Selepas diskaun. Okey. So, kita tengok kat sini pula. Kalau 15% bermaksud diskaun dia 15%. Maksudnya harga jualan dia adalah 100% tolak 15. Kita akan dapat 85%. So, RM20 darab 85%, kita akan dapat RM17. Selepas ni harga jualan selepas diskaun. Okey, jadi pilihan yang mana kita terbaik untuk membeli buku ni? Mestilah pilihan yang ini, secara pembelian secara dalam talian. So, buat ayat sikit lah. Sebab ayat dia tanya, jadi kena buat ni. Pemilihan yang lebih baik ialah pembelian dalam talian. Kerana harga lebih murah sebanyak berapa? 50 sen kan? Harga lebih murah 50 sen berbanding di kedai buku. Okey, selesai dah tajuk ini. Okey, cikgu harap semua boleh faham dengan tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okey, boleh sambung buat latihan. Mana yang tak faham, rujuk balik dalam YouTube ini. Okey, terima kasih.